dakwah di sana. Cuma kali ini datang lagi sekali dan kita aturkan kuliah dan juga tazkirah lah, dan termasuklah di Masjid Al-Fawzan ni insya-Allah. Beliau adalah Fadil Ustaz Khalid Nayat, asal daripada Kelang. Selamat. Dan berkelulusan universiti daripada Yaman, pengajian Islam, dan hari ini masih menyambung lagi pengajian di universiti ataupun di Institut Agama Islam Negeri di Riau. Dan insya-Allah sebelum ini kita akan mendengarkan sedikit kuliah daripada beliau. Semoga mendapat manfaat insya-Allah. Jadi macam dah dengar Pak kan? Saya ulang sekali lagi. Pagi ini kita didatangi oleh seorang sahabat kita, tamu daripada Semenanjung, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Khalid Nayat, berasal daripada Kelang, Selangor, dan berkelulusan daripada University of Yaman dalam Islamic Study ataupun Dirasat Islamiyah, pengajian Islam. Dan hari ini buat masa ini juga menyambung lagi pengajian di Universiti ataupun di Institut Agama Islam Negeri yang di Riau, Indonesia. InsyaAllah beliau akan menyampaikan kuliah pada subuh ini. Semoga ada manfaatnya insyaAllah. Jadi saya persilakan Fadil Ustaz Khalid menyampaikan kuliah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Yang mulakan Tuan Kasih Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Edik Masjid, serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita dipilih oleh Allah untuk hadir di dalam majlis ilmu. Bukan semua orang Allah pilih untuk hadir dalam majlis ilmu, tapi kita di antara orang yang Allah pilih, maka kita kena ucap Alhamdulillah. Allah sebut dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sentiasa beri peringatan, kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Sebab tu kita kena sentiasa memberi tazkirah dan memberi peringatan sesama kita, insya-Allah ada kebaikan pada diri kita, insya-Allah. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi kata, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah wa khairil dinikum al-wara'. Kata Nabi SAW, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah, dan kebaikan dalam agama kamu adalah wara'. Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain. Kalau bertemu majlis ilmu dengan ibadah sunat, maka kita duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal. Contohnya senang dia tuan-tuan, bila mana kat dalam ni ada majlis ilmu, kita tak suka duduk majlis ilmu, kita ambil Quran, kita duduk kat luar, kita baca Quran seorang-seorang. Perbuatan yang kita buat baca Quran itu dipanggil ibadah. Tapi Nabi kata, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadat. Maka dia kena tutup Quran, dia kena duduk dalam ni lebih afdal. Dia tak boleh terus baca Quran, Nabi suruh duduk dalam ni. Nah, bila kita duduk dalam majlis ilmu, Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fil 'amal sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Nabi kata barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Allahu Akbar. Mudah jalan ke syurga. Nah, ni orang duduk majlis ilmu ni tamat-tamat syurga Allah di dunia. Siapa duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata sebagai tamat-tamat syurga Allah di atas muka bumi. Siapa benci untuk duduk dalam majlis ilmu, kerana dia benci untuk duduk dalam tamat-tamat syurga Allah di dunia, bagaimana dia nak mengharapkan tamat-tamat syurga Allah di akhirat? Kan? Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebelum saya pergi jauh, saya ni dah sampai 1000 kali dah. Ada orang perasan lah. Siapa perasan saya datang dulu bersama dengan kumpulan Hijaz. Tapi hari ni Hijaz tak bawa semua, saya bawa seorang. Baik semua. Hari ni saya datang dengan Hijaz seorang saja. Dulu saya datang dengan Hijaz 3-3. Dengan Adam Khalif yang bawa kami datang sini. Kalau siapa yang ingat lah, waktu tu ada forum malam tu, ya, dengan Ustaz Zulika. Baik. Jadi orang sini kata, Ustaz kalau datang lagi jauh, datang masjid dulu. Lagi ni saya sampaikan. Ini bukan saya dah datang, tuan-tuan semua saya datang. Jadi saya datang balik ke Masjid Al-Qaslan, insyaAllah kita jumpa balik insyaAllah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang saya baca tadi, saya nak petik daripada, saya nak ambil daripada, saya nak baca kitab daripada Kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman ni ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Zindani. Syekh Abdul Majid Al-Zindani ni dia mantan ketua ulama di Yaman. Yaman. Kami mengaji dekat universiti dia. Universiti Al-Iman. Nama universiti pun Al-Iman. Tapi saya ambil dua universiti. Masa di Yaman, dua universiti. Satu universiti Al-Iman, satu universiti of Yaman. Dia kat sana berbeza. Di Yaman ni dia beza. Bezanya kita ambil visa universiti lain, kita mengaji universiti lain. Visa kena ambil satu universiti, sebab di universiti Iman ni dia tidak keluar visa. Jadi saya pasal ambil visa di University of Yaman, tapi mengaji pun universiti. Ada kena macam tu. Jadi payah sikit lah. Sebab ketat. Kena pergi kuliah sini, kena pergi kuliah sini. Cuma kuliah yang University of Yaman ni belah petang, Universiti Iman ni belah pagi. Itu beza dia. Jadi penat sikit. Pagi petang ada kelas. Alhamdulillah saya balik daripada Yaman. Sekarang saya sedang menyambung pengajian saya di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Riau, Indonesia, dalam bidang perbandingan mazhab. Berbanding dalam perkara furuk, perkara para mazhab ni. Kita bab mazhab ni tentang benda-benda furuk ni tak payah bergaduh. Tak payah gaduh bab furuk. Benda-benda khilaf ni tak payah bergaduh. Yang menimbulkan pergaduhan ini, dia telah menjalankan agenda Yahudi. Siapa yang bergaduh dengan benda khilaf ini, dia telah bermain dengan agenda Yahudi. Sebab Yahudi memang semua bergaduh buat benda fiqh ni, benda fiqh ni. Ustaz, lepas mayang nak basuh, lepas mayang habis Adam nak kena sapu muka ke tak perlu? Gaduh buat sapu muka lepas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sapu muka ni kan? Nak sapu pun tak nak. Nak sapu boleh, tak sapu boleh. Senang cerita. Tak payah bergaduh. Sebab apa? Sebab kita wajib salam belah kanan ke belah kiri. Wajib salam belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah mayang. Habis dah mayang. Belah kiri ni sunat dia. Kalau kita tak salam pun tak pun. Tapi sebab kita nak ambil dua wajib dan sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tu nak sapu ni ustaz. Nak sapu boleh, tak sapu pun boleh. Sebab kita dah buat yang wajib. Habis dah tu lah. Tapi orang gaduh je. Doa kunut. Nak baca doa kunut ke tak baca doa kunut, ustaz, mana yang boleh, mana yang kena buat. Nak baca kunut pun boleh, tak nak baca kunut pun boleh. Senang kita. Tak payah gaduh. Orang ni sibuk dengan kunut, orang ni sibuk tak payah kunut kan. Di Perlis tak payah kunut. Dekat Sabah kena kunut. Senang kita. Nak baca boleh, tak nak baca sudah. Dalam Imam Syafi'i, kalau tak baca kita kena sujud. Sorry. Tak
Selesai. Tak payah gaduh-gaduh apa benda furuk ni tuan. Yang ni kami belajar di Riau. Perbandingan mazhab. Nak raih mazhab ni, nak raih mazhab ni, kita kena ingat Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah datang di tempat Imam Malik. Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Malik. Tiba-tiba satu hari dalam dia pergi ke tempat Imam Malik ni, pengikut-pengikut Imam Malik ni suruh dia jadi imam di dalam solat subuh. Jadi imam. Tiba-tiba dia jadi imam, dia tak baca Qur'an. Imam Syafi'i tak baca Qur'an. Habis sembahyang, pengikut Imam Malik ni tanya, ya Tuan, Tuan ni kan wajibkan baca Qur'an waktu solat subuh. Tuan ni kan suruh solat subuh dengan Qur'an. Kenapa hari ni Tuan tak baca doa Qur'an? Yang tanya ni anak murid Imam Malik, tanya kepada Imam Syafi'i yang jadi imam ketika itu. Apa jawapan Imam Syafi'i? Dia kata, aku tak baca Qur'an hari ini untuk meraihkan imam yang ada di sini. Tempat yang waktu itu tempat Imam Malik. Imam Syafi'i pun raih mazhab-mazhab lain. Tiba-tiba kita ni bergaduh bab mazhab sama mazhab. Makna kita telah menjalankan agenda Yahudi untuk berpecah kerana mazhab ni. Berpecah kerana mazhab ni. Sebenarnya kita boleh bersatu tanpa kita pertikaikan mazhab-mazhab yang lain. Selesai kita ubah. Nah, ni kenapa jadi macam ni? Masalah hati. Hati bila mana kita rasa, oh aku mazhab yang terbaik, mazhab ni je yang betul, mazhab ni salah. Dan kita pula jadi pentaksub kepada mazhab. Senang cerita, kan? Kita hidup kena bermazhab. Dan sebab ilmu itu datang daripada Nabi kepada Jibril kepada Nabi SAW. Bila mana Jibril kata, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, dia kata, nak Iqra macam mana? Aku tak kerti baca. Sebab Allah kata, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah kata, diturunkan kepada kamu seorang rasul yang ummiyin. Ummiyin ni apa dia? Tidak kena huruf. Tiba-tiba Jibril datang, Jibril kata, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi nak baca apa? Nabi tak kerti baca. Kemudian baru diajar oleh Jibril. Ilmu itu Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tinggalkan ilmu kepada sahabat. Kemudian sahabat tinggalkan kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai hari ini ilmu itu datang daripada ulama. Ditinggalkan kepada ulama sampai ke ulama mutaba'ah ini. Nah, Imam Syafi'i sebagai ulama, Imam Malik sebagai ulama, imam-imam mazhab-mazhab sebagai ulama. Maka kita kena ambil ilmu daripada ulama. Kena jaga ulama, pertahankan ulama. Kerana Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita kena jaga pewaris Nabi ini. Baik, tuan-tuan. Seperti yang saya kata tadi, kenapa boleh jadi macam ni? Syekh Majid tulis dalam kitab ni, dia kata semua ini adalah kerana hati. Hati. Dia kan Allah sebut di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa Allah kata? Allah kata hari yang padanya harta benda, anak bina semua tak laku dah. Kita datang jumpa Allah, bawa harta, bawa segala harta yang kita usahakan di atas muka bumi. Berapa banyak harta tuan-tuan ada? 250,000, 500,000, 750,000, 1 juta, 2 juta, 2.6. Contoh-contoh. Berapa bilion tuan-tuan ada dalam dunia ni, bawa jumpa depan Allah. Anak, berapa banyak anak tuan-tuan ada? 5, 6, 7, 8, 10, bawa depan Allah. Allah rijak, Allah tolak semua. Semua Allah tolak. Tetapi Allah kata apa? Illa, kecuali
man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang tadi membawa hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang suci, dalam keadaan hati yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Bapak, disebut dalam hati yang baik dan bersih itu adalah hati orang mukmin. Bukan ustaz mukmin, hati yang mukmin. Ya? Hati orang yang mukmin ini adalah diumpamakan bumi yang baik untuk bercucuk tanam, sifat yang elok untuk semua jenis tanaman. Begitulah hati orang mukmin yang bersifat dengan segala sifat kebaikan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sifat orang mukmin. Walaupun namanya mukmin, kalau tak ada sifat mukmin, dia tidak mukmin. Sifat orang mukmin, dia mesti, Allah kata ukhrijat linnas, dilahirkan di atas muka bumi untuk memberi faedah kepada manusia. Sama ada manusia itu Islam atau tidak Islam, kita orang mukmin memberi faedah kepada manusia. Kita dilahirkan untuk itu. Orang Islam ini dilahirkan memang untuk itu, memberi faedah. Apa faedah yang kita kena buat? Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, hindar orang buat jahat. Ini sifat orang mukmin. Mai datang, kita pergi telefon, pagi ni ada kuliah subuh Ustaz Khalid daripada Kelang, Selangor. Dulu dia pernah datang dengan hijab, mai dah datang. Dia datang, kan kita ajak satu benda baik. Nah, ini sifat orang mukmin. Hindar orang buat jahat. Sifat orang munafik berbeza. Apa dia sifat orang munafik? Allah sebut al-munafiqun al-munafiqat ba'duhum min ba'du. Orang munafik lelaki dengan munafik perempuan, mereka ni sama antara satu sama lain. Sama, membantu antara satu sama lain. Apa yang mereka kerjakan? Ta'muru bil ma'ruf, ta'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Balik. Orang mukmin ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang munafik, Allah kata al-munafiqun al-munafiqat ba'duhum min ba'du ta'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ajak orang untuk buat kejahatan, hindar orang buat benda baik. Ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik berbeza dengan sifat orang mukmin. Sebab orang munafik ajak kepada kejahatan, hindar daripada kebaikan. Macam mana hindar kebaikan? Bila ada majlis ilmu, alah. Bila orang nak buat majlis ceramah, report sana, report sini, cuba nak gagalkan majlis ilmu. Ini sifat munafik. Allah sebut alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adallu a'malahum. Siapa-siapa orang-orang, iaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang pada jalan Allah, menghalang pada jalan Allah. Majlis ilmu ni jalan Allah lah. Allah. Siapa halang? Allah kata adallu a'malahum, sia-sia amalan mereka. Sia-sia. Pergi puasa bulan Ramadan 30 hari, sia-sia. Solat tarawih 30 malam, sia-sia. Dapat malam Al-Qadar, sia-sia. Sebab apa? Sebab Allah sebut tadi, orang kafir dan orang yang menghalang fi sabilillah, jalan pada jalan Allah, halang. Majlis ilmu halang, cuba nak menggagalkan majlis ilmu, maka aqallu a'malahum. Allah kata sia-sia amalan. Tuan-tuan, kenapa jadi gitu? Sebab hati. Sebab hati. Yang pertama kata Syekh, bila mana sesetengah daripada sifat kebaikan pada hati. Sifat kebaikan pada hati, yang pertama, hati yang menerima kebenaran.
Tadi halang daripada majlis ilmu sebab apa? Sebab dia tak boleh terima kebenaran. Kebenaran Islam itu dia tidak boleh terima. Sifat hati yang baik yang pertama kata Syekh Abdul Majid Al-Zinani, iaitu sifat yang menerima kebenaran, iaitu maksud daripada ini mengenal akan kebenaran dan terus mengikuti akan kebenaran itu. Terima kebenaran. Allah kata, fabashshir ibad alladzi la yastami'una al-qawl fayattabi'una al-ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Apa Allah kata? Gembiralah, fabashshir ibadi, gembiralah hati hamba-hambaku, gembiralah hamba-hambaku, kata Allah. Apa dia? Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una al-ahsanah, iaitu bila mana mereka mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepada mereka, ayat-ayat Allah, lalu mereka memilih untuk melaksanakan apa yang telah diterangkan kepada mereka. Mereka dengar, ni ayat Allah ni, kita cuba buat, kita cuba laksana, kita cuba praktikan. Allah kata orang macam ni, orang yang menerima, ulaikal ladina hadahumullah, orang macam ni orang yang terima hidayah daripada Allah. Dengar ayat Quran, ni ayat Allah dah, kita cuba praktik, kita cuba buat, kita cuba laksanakan di atas muka bumi. Nah, orang macam ni, Allah kata orang ni yang terima hidayah. Ulaika wa ulaika hum ulul albab, dan orang ni lah Allah kata akal dia sempurna. Akal sempurna. Dengar ayat Quran, cuba nak laksana, orang macam ni Allah kata akal sempurna. Terima ayat Quran, akal sempurna. Tolak ayat Quran, jadi apa? Jadi gila juga, tuan. Tidak sempurna akal. Makna dia aks. Dalam bahasa Arab panggil aks. Aks ini perlawanan. Bila terima ayat Quran, dia panggil ulul albab, orang yang berakal sempurna. Tolak ayat Quran, makna akal dia tidak sempurna. Tak sempurna, dia panggil apa? Gila. Tolak ayat Quran, gila. Ini bukan saya kata, ni Allah kata. Kita tengok, kita raya. Kalau tuan-tuan ingat, saya datang waktu dulu, saya datang dengan hijaz tu, saya cerita tentang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kelayaman kita. Kelayaman dia takbir bunyi jihad sikit sebab dia sembahyang dekat padang pasir. Kemudian dia ambil roh perjuangan di dalam peperangan Ahzab, maka dia punya takbir lain sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Balik Malaysia tukar nada. Tukar nada. Sebab kat Malaysia dia pakai nada balada. Kalau nada balada, dia sedih sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Imam tadi pantul, kenapa Pak Imam tak dapat cuti balik kampung, Ustaz? Ya, sebab apa tak dapat cuti? Duduk sebenarnya, tapi bertugas di Sabah, tak balik cuti. Nangis. Sebab apa nangis? Sebab nada takbir nangis. Allahu Akbar. Nah, cuba kita tukar sikit jihad ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Agak naik. Tak naik. Nah, tak apalah kita pakai nada apa pun, tuan-tuan, nada balada ke, seloroh ke, nada nasyid ke, nada jihad ke, yang penting liriknya sama tu. Apa kita kata? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal
makna? Tak tahu tak? Aku tak tahu. 60 tahun dah takbir raya tapi tak faham. Kita kata dengan takbir tu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul? Kita takbir hari itu hari raya Aidil Fitri, betul? Ni kita nak masuk Zulkaidah atau tak? Ni Zulhijjah, lepas ni Zulhijjah 10 Zulhijjah kita akan takbir 4 hari, betul? Hari raya pertama 3 hari tasyrik kita akan takbir selama 4 hari. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku sanggup menjadi hamba kepadanya, iaitu kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan aku ikhlas dengan agamanya, iaitu Islam. Sanggup menerima apa saja daripada Islam sebab mukhlishina lahuddin, ikhlas dengan agamanya, walau karihal kafirun, walau ditentang oleh orang kafir, walau dihalang oleh orang kafir, walau karihal musyrikun, walau dihalang oleh orang musyrik, walau karihal munafiqun, walau dihadap oleh orang munafik. Balik kepada sebelumnya, mukhlishina lahuddin, aku ikhlas dengan agamanya, iaitu Islam. Betul tak? Tiba-tiba ada orang nak laksanakan Islam, nak laksanakan syariat Islam. Kita kata nanti dulu jangan buat laksana syariat Islam ni. Tanya orang kafir dulu setuju ke tak setuju. Betul tak? Betul tak? Saya tanya tuan-tuan ni, betul tak? Betul. Kita kata mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, aku ikhlas dengan agamanya, iaitu Islam, walau dihalang, walau dicuba, ditentang oleh orang kafir. Tiba-tiba nak laksana Islam, nak laksana syariat Islam, nanti dulu tanya orang kafir setuju ke tak setuju. Subhanallah. Nah, sebab tu benda pertama, antara sifat orang mukmin, hatinya mesti menerima kebenaran Islam itu. Terima kebenaran Islam, sebab orang yang terima kebenaran Islam dengan syariat Allah, cuba laksanakan syariat Allah. Allah kata, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka ini yang menerima hidayah Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka ini akalnya sempurna. Faham tuan? Ini ayat Allah bukan ayat saya. Kita baca ayat Allah. Ayat Allah yang Allah kata sibghat Allah. Wa man ahsanu minallah sibghah. Quran ini acuan Allah, celupan Allah. Kalau kita tak nak ambil Al-Quran, Allah tanya dekat kita, wa man ahsanu minallah sibghah. Siapa lebih baik acuan, siapa lebih baik celupan selain daripada Allah? Kalau rasa tak nak ambil Quran, nak ambil apa? Itu yang pertama, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Syekh sebut. Yang pertama ni saya ulang balik. Makna Syekh kata hati orang kafir mempunyai penyakit. Oleh sebab itu mereka payah untuk menerima kebenaran. Kekal dia di dalam kejahilan dan tidak ada petunjuk bagi dia. Orang kafir ni hati dia memang batu lah, tuan. Dia takkan terima Islam. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita baca Yasin tak? Betul. Kita baca Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Dah. Surah tu. Surah ya. Yasin malam Jumaat baca Yasin. Wahabi kata ini semua bid'ah. Betul. Kami belajar dekat Riau. Kenapa ulama rumah dulu dia kata boleh baca Yasin malam Jumaat, tak ada masalah. Sedangkan Nabi semua baca surah Kahfi. Ulama dulu dia bukan bodoh. Ulama dulu nak buat apa-apa dia kaji suasana, keadaan, orang tempat tunggu. Tengoklah
surah Kahfi ni panjang, lepas tu ayat-ayat perkataan-perkataan dalam surah Kahfi ni susah-susah, nak sebut pelik-pelik orang Melayu punya lidah, kena pula orang Jawa macam saya makan tempe, makan belacan hari-hari juga. Saya cakap tu sekarang saya jauh, mak saya jauh, tapi ngomong jauh sikit-sikit, cakap jauh sikit-sikit je boleh, lain awak pula. Maka nak baca surah Kahfi ni, kadang-kadang ada orang nak baca surah Kahfi, tiba-tiba bila sebut nak susah, daripada nak baca langsung tak nak baca. Orang lain biasa tak. Tapi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu di Nusantara ni, dia tengok lidah Nusantara ni lembut-lembut, jadi susah nak sebut perkataan Arab. Jadi dia kata, tak apalah, daripada malam Jumaat tak ada buat apa, mari datang masjid, kita ambil jantung Al-Quran. Jantung Al-Quran yang mulia, surah Yasin. Dia tak berapa panjang, tak berapa pendek, dan mudah dibaca. Mudah dibaca. Jadi ulama kata, malam Jumaat baca Yasin. Siapa nak baca Kahfi silakan, siapa nak baca Yasin silakan. Nah, tapi kita baca Yasin faham tak? Suatu hari cuba jangan baca Yasin, kita ambil terjemah, baca terjemah. Atau kita panggil seorang ustaz malam Jumaat cerita tentang tafsir surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Allah kata orang-orang yang tertutup hatinya ini keras hati sebab mereka ini telah diletakkan dinding di depan mereka, lalu mereka tak nampak kebenaran Islam itu. Lalu dinding di belakang mereka, mereka tak nampak pengakhiran hidup mereka bila mereka menolak kebenaran itu. Lalu orang jenis macam ni, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka ni sama je, kita cakap ke, kita tak cakap ke, dia sama je. Dia tak akan beriman dengan Islam. Allah masukkan apa? Kafir. Kafir betul, sama je. Kita cakaplah undang-undang Islam ni untuk Islam sahaja. Kita cakaplah syariat dalam Quran ni untuk Islam sahaja. Oi, tak puas hati, lawan juga, jangan laksana syariat Islam. Orang kafir yang lawan. Sebab dia tak faham, dia tak tahu. Sebab mereka ni wasawa'un alaihim, sama ni mereka, cakap tak cakap sama. Baik, ni Allah sebut. Yang kedua, tadi menerima kebenaran. Yang kedua, kasih kepada kebenaran dan terbuka dadanya untuk Islam. Saya pagi cakap, tak apa sedap, tu suara tak apa nak keluar. Sebab malam tadi ada 2 program, pagi ni pun ada 3 program, 4 program. Allah Alam, yang ada tukar susun tak boleh. Kedua, kasih kepada kebenaran dan terbuka dadanya untuk Islam. Orang yang mempunyai hati yang baik, yang kasih kepada kebenaran, dadanya sentiasa terbuka untuk menerima kebenaran dan pengajaran-pengajaran daripada Islam. Sifat seperti inilah yang patut untuk mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Adapun hati orang yang sakit tidak akan dapat melihat begitu bencinya mereka kepada kebenaran. Sempit dadanya mendengar dan menerima Islam, tinggallah dia di dalam kesesatan. Ni sifat yang kedua, orang yang sakit hati dengan Islam. Allah sebut, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yuridil an yudillah yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya untuk membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya dia akan jadikan dadanya sesat sampai sesempit-sempitnya, seolah-olah sedang mendaki naik ke langit dengan susah payah. Tuan-tuan, kita jangan ingat orang Islam itu semua menerima Islam.
Kita jangan ingat orang Islam semua menerima Islam. Berapa ramai hari ini orang Islam hanya pada nama. Pasal tu saya respect pada orang yang dia bukan Islam, asal bukan Islam, tiba-tiba dapat hidayah terima Islam. Sebab dia bukan Islam keturunan, dia Islam yang dicari. Dia cari Islam. Kalau orang Sabah ni, Ustaz Farhan Al-Hafiz. Ustaz Farhan ni bekas patrian. Dia orang Sabah kan, bekas patri. Sebab dia pernah cerita dengan kami, keluarga dia semua patri, semua patri, semua jenis-jenis orang kuat dan Kristian. Tugas dia untuk kaji Al-Quran, kaji Quran, macam mana nak fikir lawan Quran. Dia tugas dia di dalam Kristian waktu tu. Bila dia kaji Quran, bukan fikir nak lawan Quran, tiba-tiba dia beriman dengan Al-Quran. Dia menerima Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu. Tuan-tuan, ini mukjizat Al-Quran. Orang yang pada peringkat asalnya terima lawan Quran, tiba-tiba baca Quran, terima Quran. Sejarah ini daripada zaman Rasulullah dah jadi. Bila Saidina Umar ni dengan muka bengis ni pergi cari Nabi. Tiba-tiba sahabat tanya Umar, mau nak pergi mana? Umar kata, aku hari ni aku nak cari Muhammad, aku nak bunuh Muhammad. Kata sahabat, sebelum kau nak bunuh Muhammad, hang pergi tengok adikmu dulu. Pergi tengok adik kau Hafsah, kan? Adik kau dah jadi pengikut kepada Muhammad. Betul ke kau kata ni? Betul. Kalau tak betul, aku pancung kepala kau. Ni Saidina Umar. Saidina Umar ni tuan-tuan, kalau orang tengah ni panggil bengkeng kan? Orang Sabah panggil apa? Garah lah. Bengkeng ni garah. Patah cuit sikit nak pancung. Ni Saidina Umar. Dan dia nak pancung orang. Daripada zaman dia sebelum Islam sampai dia Islam. Bila ada seorang badui datang masuk masjid nak kencing dalam masjid, Umar dia pakai, ya aku pancung ya Rasulullah. Nanti dulu kata Nabi, ya kan dia kencing. Lepas dia kencing, ambil air basuh. Nabi ajar tentang ilmu fiqh. Dan Umar pakai pancung. Dalam perang Ahzab tuan-tuan, bila orang Islam menang, munafik ni sebelum perang dia lari dulu, bila lepas perang dah menang dia datang dulu. Munafik dalam perang Ahzab datang pula petikai Nabi, orang munafik. Dah dia lari dulu, kemudian dia datang, bila dah menang dia datang dulu kata, ya Rasulullah, tolong agihkan harta ni dengan adil. Orang munafik ni kata. Nabi kata, kalau aku tidak adil, kamu ni semua apa kedana dah. Nabi kata, miskin dah. Kata pula tak puas hati bagi tahu dekat Saidina Umar. Awak kata layan, pergi jumpa Saidina Umar. Umar, kalau bagi tahu dekat Nabi, kata tolong agihkan harta di dalam keadaan adil. Umar jawab macam mana? Umar keluar pedang pancung golongan munafik. Umar pancung. Sebab apa? Kau pertikai Rasulullah, bermakna kau pertikai Allah. Saidina Umar pertikai Nabi, pertikai Allah, pancung terus. Allah membenarkan tindakan Saidina Umar. Saidina Umar bengkek, tiba-tiba nak bunuh Nabi waktu dia jahil. Orang kata pergi tengok adik kamu. Dia pergi rumah adik. Ketika itu adik dia sedang belajar Al-Quran. Dia ketuk rumah adik dia, tok guru lagi dulu, pergi nyokok dalam almari. Macam cerita piramid tu. Nyokok dalam almari. Amat Aleng dalam almari. Ayah Mina ini macam buah dengan piramid. Nyokok dalam almari takut. Bila mana buang datang, aku cerita Sajen Hasan. Nyokok, Saidina Umar datang, tanya dekat adik dia, apa kau baca? Mari sini aku nak tengok. Kata adik dia, buku tu, aku takkan bagi mushaf ini kepada kau selagi kau tidak mandi. Umar sebab nak baca sangat, dia pergi mandi. Mandi baru adik dia bagi mushaf Quran. Dia pun baca surah Taha.
Bila dia baca, tiba-tiba hatinya lembut. Lembut ni mukjizat Al-Quran. Hari ni orang kaji Quran, fikir nak lawan Quran, akhirnya Allah bagi mukjizat Al-Quran. Asalnya nak lawan Quran, tiba-tiba beriman dengan Al-Quran. Ni Sayyidina Umar baca surah Taha, mula-mula nak lawan Quran, tiba-tiba masuk Islam. Dia kata apa? Kalau bawa aku jumpa Muhammad. Dan sahabat ni keluar, yang buku tadi keluar. Dia kata sebenarnya Nabi berdoa pada Allah, berilah kekuatan Islam itu antara dua Umar, sama ada Umar bin Hisham atau Umar Al-Khattab. Ya. Umar Al-Faruq. Akhirnya Allah makbulkan doa Nabi, memberi kekuatan kepada Islam ketika itu dengan adanya Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab. Nah, sebab mukjizat menerima Al-Quran dadanya terbuka dengan Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, memperkenalkan seruan iman dan suka kepada menambahkan ilmu. Ni hati sejahtera. Orang yang hatinya sejahtera sentiasa memperkenalkan seruan iman. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi illil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kata Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru Rasul yang menyeru kepada iman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan hapuskan kami daripada kesalahan-kesalahan kami dan matikan kami bersama orang-orang yang berbakti. Sifat orang beriman sentiasa suka dan kasih untuk menambah keimanan dengan adanya firman Allah, wa idza ma unzilat suratun fanihum man yaqulu ayyukum zadathu hadhil iman. Dan apabila diturunkan sesuatu surah kepada, iaitu Al-Quran, kepada antara mereka, di antara mereka yang munafik, ada yang bertanya kepada mereka, mengejek-ngejek tentang keimanan itu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَضَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَّا رِجْسِهِمْ. Yaitu siapa di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah ini, adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambahkan keimanan mereka sedang mereka bergembira dengan turunnya surah ini. Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, surah Al-Quran menambahkan kekotoran kufur. Maknanya orang yang ada penyakit dalam hati, bila dengar ayat Quran makin sakit hatinya. Hati semakin sakit. Maknanya nak tambah iman, mesti dia kata antaranya memperkenalkan seruan iman itu suka untuk menambah ilmu. Ni sifat orang beriman untuk majlis ilmu. Kenapa sebut orang beriman? Sedangkan semua orang Islam. Rupanya Allah cerita dalam Quran ni ada beza antara iman dengan Islam. Islam belum tentu beriman. Orang beriman confirm Islam. Sebab apa? Kita tengok rukun Islam ada 5: syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Nah, ada tak sebutkan itu beriman dengan ayat Quran? Ada. Quran kat mana? Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Betul? Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat, Alkitab, hari kiamat, qada dan qadar. Yang keempat apa dia? Percaya kepada Alkitab, Al-Quran. Alkitab, Al-Quran. Islam ada 5. Sebab tu mana-mana Islam yang tidak berpegang dengan Al-Quran, yang lawan Quran, yang tidak beriman dengan Al-Quran, mana dia sekadar Islam tetapi tidak beriman. Ni beza Islam dengan iman.
Quran. Quran itu ini sebut. Cubalah kamu lihat kepada orang-orang yang ada penyakit dalam hati, sentiasa mereka itu jauh dirinya daripada orang lain, daripada jalan-jalan Allah. Orang yang ada perasaan sakit dengan hati ni, tuan tengok dia duduk dalam majlis dulu. Tak duduk. Orang yang hati bersih yang duduk dalam majlis dulu. Tapi ada tak orang duduk majlis dulu tapi ada sebab. Oh, sebab nak ambil point. Kemudian kita nak tengok ustaz ni daripada mana. Saya pergi ke Ningau tuan. Saya pergi ke Ningau. Lepas saya pergi ke Ningau. Surau tu apa ya? Saya buat program ARC, Alternative Riding Club, ARC. Orang yang pakai motor nak dengar majlis, tiba-tiba ada seorang di depan ni tukar cantik. Ustaz ni daripada mana? Oh, tak apalah. Saya kata bagus dia catat. Mungkin dia dapat gaji. Nah, rupanya ada sebab dia datang catat tadi ada sebab. Dia tugas dia tak pun. Kan? Ya, ada tak orang datang niat lain, tapi dengan niat lain itu insya-Allah lepas ni dia akan bersama dalam bagian. Tak pun. Nah, baik. Yang keempat disebut dalam kitab ni, sentiasa meniati. Lupa adalah tabiat semula jadi manusia. Walaupun demikian orang-orang yang punya hati yang sejahtera sentiasa mengingati. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu nampak jalan yang benar. Ini sifat orang beriman. Bila mana dia disentuh hatinya untuk kepada maksiat, kepada jalan yang salah, dia balik-balik, Allah tak bagi buat benda ni. Mula-mula lupa, tiba-tiba ingat balik. Dia buat salah tadi kerana terlupa, kemudian dia balik-balik pada Allah. Orang ni hati dia, orang hati yang sejahtera. Allah ajar kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Tu ayat terakhir surah Al-Baqarah dah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah sekalian, ayat terakhir. Allah ajar kita, apa Allah kata? Ayat tu Allah yang ajar kepada kita untuk kita minta kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Apa dia Allah dia? Allah kata, bacalah, wahai Tuhan kami, jangan anggap kami bersalah ketika mana kami terlupa atau tersilap. Terlupa atau tersilap bermakna sifat lupa itu memang sifat manusia. Betul tak? Memang sifat manusia. Kita sembahyang, Ustaz, tadi pagi saya nak pergi masjid ni nak naik motor, tapi terlupa letak kunci motor kat mana tak tahu. Tiba-tiba waktu solat, Allahu Akbar, angkat takbir, saya tak masuk. Kunci motor gantung dekat belakang pintu semalam. Betul tak? Waktu sembahyang tu saya tak masuk. Kunci motor gantung dekat kita pun. Kunci motor tu gantung semalam dekat belakang pintu. Nampak? Kita lupa. Bila lupa tu datang ingatan tu waktu bila? Bayang. Pasal tu kata setengah ulama, bila kita terlupa letak barang kat mana, pergi ambil untuk bayang orang jangan dapat, insya-Allah. Syaitan berganggu waktu sembahyang. Waktu sembahyang tu dia main kat telinga. Kunci motor gantung belakang pintu mana? Allah, iyalah. Baru teringat. Nah, bila datang hasutan macam ni kata Allah, potong siap-siap. Potong siap-siap. Astagfirullahaladzim. Gangguan kita
kita ni, kita terlupa jalan Allah, buat satu benda yang salah, habis buat baru ingat balik. Ni semua kerja syaitan. Satu kita, bila orang yang hati sejahtera, dia akan patah balik. Baik, itu yang keempat. Yang kelima disebut dalam kitab ni, hati yang sejahtera, hati yang yakin. Kalau kita lihat kepada orang yang hatinya baik sejahtera, mereka sentiasa berfikir, belajar dan mengingati, sehingga sampai mereka itu kepada yakin. Yakin pada Allah, yakin pada Rasul. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang yakin pada Allah, yakin pada Rasul, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Yakin Allah, Rasul, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Allah, Rasul, Quran, hadis. Allah, Rasul, yakin pada Allah, Rasul, Quran, hadis. Allah turunkan Quran, Nabi tinggalkan hadis. Dua ni yakin. Hari ni tuan-tuan, ada jenis orang suka cakap, Allah, sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis, sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Kan boleh guna akal. Islam bukan ikut akal. Islam bukan berpadu dengan akal, tetapi akal yang Allah kurniakan kepada kita untuk fikir macam mana nak laksana Islam. Sebab akal Allah yang kurniakan, maka kita sebagai hamba Allah kena fikir macam mana dengan akal tadi, macam mana aku nak laksana Islam. Bukannya gunakan Islam berpadu kepada akal. Tuan-tuan, malam tadi saya cerita, bila mana di Semenanjung ni ada satu geng wanita. Geng-geng wanita ni, dia kata, ni ikut akal. Kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4. Ikut akal. Kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4. Lelaki boleh naik motor scrambler, perempuan pun boleh naik motor scrambler. Kalau lelaki boleh main bola, perempuan pun boleh main bola. Akal. Baik. Kenapa perempuan tak boleh kahwin 4? Allah sebut dalam Quran, kahwinlah 2, 3, 4. Kalau tak mampu kahwin 1. Allah sebut 1 dulu ke 2 dulu? Allah sebut 1 ke dulu, 2 dulu? Kahwinlah 2, 3, 4. Kalau tak mampu kahwinlah 1. Allah sebut 1 dulu ke 2 dulu? Ada berani? Allah sebut 2 dulu, ada berani? Tak. Allah sebut 1 tu last kali. Nampak tak? Agak Allah perempuan. Tak apalah. Allah sebut kahwin 4 tu untuk orang lelaki. Tiba-tiba perempuan dia kata, kalau lelaki boleh kahwin 4, kami perempuan pun boleh kahwin 4. Tuan-tuan, kenapa perempuan tak boleh kahwin 4? Perempuan tak boleh kahwin 4 sebab satu je, taat. Ketaatan. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, jaga maruah dia dan jaga maruah suami, masuk syurga. Perempuan masuk syurga senang. Dia perempuan ni taat pada Allah, Rasul, kemudian suami, kemudian taat pada, kemudian dia jaga maruah suami, dia masuk syurga. Mana kesimpulannya taat. Baik, andai kata perempuan kahwin 4, sebab Nabi kita taat tadi, perempuan kahwin 4. Suami pertama tawar, suami kedua sempurna, suami ketiga kalah makan, ambil dekat-dekat. Suami keempat udah bumbung jauh sikit. Kan? Tiba-tiba 4 suami ini pada hari yang sama, hari Sabtu, 13 hari bulan 8 hari ini. Suami dia telefon. Suami pertama kata, "Ma, balik rumah abang. Abang nak makan mi tom yam. Masak." Suami kedua pula telefon, "Ma, balik rumah abang. Abang nak makan mi sup. Masak." Suami ketiga pula, "Ma, balik rumah abang. Abang nak makan nasi goreng tom yam. Balik rumah abang. Masak." Suami keempat kata, "Ma, balik rumah abang. Abang nak bersama dengan Ma hari ini." 4 suami bagi arahan dalam satu hari.
agak-agak empat suami ni dia nak taat dekat siapa? Sebab akan dasar ketaatan. Kalau suami, kalau lelaki boleh kahwin empat, perempuan boleh kahwin empat, sekali perempuan tak boleh kahwin empat sebab ketaatan. Tiba-tiba dia kata boleh, ikut akal boleh nak kahwin empat sangat. Empat suami ni bagi arahan yang serentak dalam hari yang sama. Dia nak balik rumah siapa? Rumah siapa kak? Saya kuliah benda ni dekat Selayang Kuala Lumpur. Ada seorang makcik tu duduk belakang. Dia jerit daripada belakang. Apa dia kata? Ustaz, balik rumah suami yang paling muda lah Ustaz. Sebab kalau lelaki kan boleh pilih. Suami, dia tak ada ketaatan ke atas isteri. Pasal tu suami boleh kahwin empat. Suami tidak dijatuhkan ketaatan ke atas isteri. Cuma suami menghormati isteri. Taat itu jatuh kepada isteri, kepada suami. Sebab suami itu ketua. Apa kata? Tiba-tiba ada makcik kata balik rumah yang paling muda lah Ustaz. Pandai makcik tu dua. Tak boleh kata Ustaz, atas ketaatan tak boleh berang. Sebab ini yakin ke Allah. Sebab Islam tak boleh guna akal, tetapi akal digunakan untuk macam mana nak laksana Islam. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, sekarang kita tak ada guru Yang keenam, lembut hatinya kerana mengingati Allah. Lembut hati ingat Allah. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Sayyidina Umar, kita cerita Sayyidina Umar tadi, hati dia keras. Dia ni kalau dalam pergaulan ni hati dia keras. Sayyidina Umar nak baca orang dia, tapi bila dia semayang di depan Allah, tuan-tuan, dia angkat dia takbir Allahu Akbar. Umar adalah orang hati yang paling lembut di depan Allah, sentiasa menangis di depan Allah. Dia kalau kenal balik dosa-dosa dia yang lama, menangis Umar. Sayyidina Umar hatinya lembut kepada lembut hati kerana mengingati Allah. Ni antara hati-hati yang sejahtera. Yang terakhir tuan-tuan, yang ketujuh, hati yang sejahtera adalah sentiasa patuh taat kepada Allah dan Rasul, sentiasa ikut Quran dan ikut hadis. Ikut Quran, ikut hadis. Maka ni orang yang hati sentiasa sejahtera. Nah, hati yang sentiasa sejahtera. Baik, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah dirinya sendiri. Maka kita dengar 7 perkara. Kita ubah diri kita. Kita ubah diri kita. Kita keluar daripada Ramadan, masuk Syawal. Hari ini kita masuk kepada Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah kita masuk Zulhijjah. Daripada Syawal sampai Zulhijjah ini dipanggil bulan haji. Bulan haji, Syahrul Haji, bulan haji. Maka bulan haji ini bulan untuk perubahan. Daripada bulan Ramadan kita tarbiyah diri kita, kita didik diri kita untuk jadi la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berbaki daripada bulan Syawal sampai ke Zulhijjah ini, kita didik diri kita seperti mana kita didik dalam bulan Ramadan untuk jadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang berubah daripada dulu tidak bertakwa, hari ini bertakwa kepada Allah dan Rasul. Kita ikut Al-Quran dan hadis. Setiap tindakan kita, setiap pemikiran kita, setiap ucapan kita mesti didahului dengan Al-Quran dan hadis. Bila ada orang cakap tentang Al-Quran, ada orang cakap tentang hadis, kita terima Quran dulu, jangan terima akal dulu. Ini mainan Yahudi. Bila mana Yahudi cuba mempermainkan, menimbulkan akal itu melebihi wahyu. Akal melebihi wahyu. Sepatutnya kita orang beriman, wahyu melebihi akal. Barulah dipanggil orang yang beriman, orang yang mukmin, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Jadi cukup sekadar itu tuan. Dah sambung persoalan dah tak berapa nak larat. Dan lepas ni nak cari apa yang boleh untuk dimasukkan supaya suara dia ada balik, insya-Allah.
Mudah-mudahan ada kebaikan pada diri saya yang bercakap dengan tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah. Dan saya minta maaf sekiranya ada terkasar, tersilap, tersasar, terkena. Bukan niat saya nak kena sesiapa, sekadar berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا في العمل زدنا فهما. اللهم فقه في الدين وتعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على أمل وتغفرها واجعلنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.